Alpha 10.2 dan hari ini kita nak berkongsi berkenaan dengan teknologi angkasa di SpaceX Nexus at 5 23 ya ataupun 2023 dan kita bersama dengan tetamu di konti ketika ini. Kita ada JS Haji Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia yang akan berkongsi bersama-sama dengan kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Dan anda boleh juga ikuti kami di Facebook Live Nasional FM Sentiasa di Hati ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi frekuensi di tempat anda. Sebelum itu, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk Tuan Haji Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia. Selamat datang ke Konti Nasional FM, Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ruang dan peluang yang diberilah. Dan kita nak kongsi hari ini topik kita ya, seperti mana yang telah pun saya kongsikan tadi. Sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut lagi Tuan Haji berkenaan dengan topik kita hari ini, kita nak tahu juga berkenaan dengan peranan Agensi Angkasa Malaysia dalam bidang teknologi angkasa itu sendiri, bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih dan saya terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat Hari Guru lah hari ini kepada semua guru-guru di seluruh negara kita, terutamanya guru-guru yang pernah mendidik saya lah, daripada kecil sehingga ke kata daripada mengenal Alibata ABC sehinggalah sekarang dah jadi Ketua Pengarah MISA. Alhamdulillah. Baik, Agensi Angkasa Malaysia ni adalah sebuah jabatan kerajaan penuh di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan antara peranan utama dia ialah untuk menerajui pelaksanaan Dasar Angkasa Negara 2030. Selain daripada itu, Agensi Angkasa Malaysia atau kependekannya ialah MISA juga berperanan untuk menerajui pembangunan penyelidikan teknologi angkasa dan teknologi yang berkaitan dalam negara kita. Selain itu, mengkoordinasi sumber-sumber perolehan data-data yang berkaitan dengan teknologi angkasa, selain memberi perkhidmatan dalam pengujian dan pembentukan atau pembuatan yang berkaitan dengan industri teknologi angkasa, selain daripada memastikan pengukuhan rantaian kerjasama di peringkat antarabangsa dalam teknologi angkasa. Itu antara peranan penting yang dimainkan oleh Agensi Angkasa Malaysia di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Dan alhamdulillah sejak Dasar Angkasa Negara ditubuhkan oleh kerajaan pada 2017, beberapa tahun lepas, kita sedang merangka satu perancangan supaya teknologi angkasa ni boleh menjadi sumber ekonomi baru kepada negara menjelang 10 tahun akan datang, iaitu 2030. Jadi banyaklah beberapa aktiviti telah dirancang dan antaranya ialah teras nombor 4 dalam Dasar Angkasa, iaitu bagaimana kita nak memastikan bukan saja teknologi angkasa dimanfaatkan oleh rakyat atau dengan bahasa mudahnya merakyatkan teknologi itu, tetapi teknologi juga boleh mendatangkan hasil dalam bentuk komersial dan juga mungkin inovasi baru kepada negara. Justru teras nombor 4 itu menumpukan kepada bagaimana nilai komersial boleh diwujudkan dalam teknologi angkasa. Dan apabila Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Pengangkutan menjemput MISA melalui MOSTI untuk bersama-sama memeriahkan 5, kita melihat peluang ini adalah satu peluang yang besar untuk kita mengenengahkan potensi teknologi angkasa dalam negara kita dan memperkukuhkan jalinan antarabangsa dalam pembangunan teknologi. So jadi ada lebih kurang dalam 9 pengisian dalam pelibatan kita dalam 5 yang dikhususkan dalam apa yang dipanggil Space Tech Nexus. Kita tahu 5 sebelum ini dimenumpukan kepada penerbangan dan juga maritim, tetapi pada kali ini kita diminta untuk mewujudkan kelompok itulah, iaitu Space Tech Nexus yang menumpukan kepada teknologi angkasa secara khusus. So jadi kita melihat ini adalah ruang kerana apa? Melalui penyertaan kita di 5 ini, sekurang-kurangnya ada 3 perkara besar yang kita boleh capai. Yang pertama sekali, kita dapat meneroka peluang-peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berasaskan kepada teknologi angkasa. So yang ini kita sedang giatkan sama ada melalui perbincangan dua hala dengan negara-negara yang berminat untuk membangun teknologi angkasa dalam negara kita, dan kita juga sedang meneroka
bagaimana Malaysia boleh mempertingkatkan peranan negara dalam teknologi angkasa di rantau Asia Tenggara dan juga di peringkat antarabangsa. So ini akan lebih memudahkan pihak-pihak yang ingin melabur di Malaysia dalam membangunkan teknologi ini. Dan yang keduanya, kita nak memaparkan ataupun mewar-warkan bahawa kerajaan melalui MOSTI dan MASA ada satu perancangan jangka panjang untuk membangunkan teknologi angkasa ni dalam negara kita, iaitu kita akan melancarkan pelan tindakan kepada dasar angkasa negara 2030 yang kita suka memberi nama khusus kepada dia, iaitu eksplorasi angkasa Malaysia 2030. Yang keduanya, kita ingin memanfaatkan ruang ini untuk melancarkan pelan strategik industri angkasa. Sebab apa? Kita melihat pentingnya wujud industri-industri tempatan untuk kita memastikan teknologi ini bukan saja dikuasai tetapi kita boleh bangunkan dalam negara kita dan sudah tentu memberi manfaat kepada kita lah. Dan saya rasa ini adalah satu peluang yang penting untuk kita berkongsi aspirasi bukan sahaja dengan masyarakat kita tetapi dengan masyarakat antarabangsa dan sambil kita memaparkan kemampuan negara kita pada ketika ini. Okey, itu berkenaan dengan apa yang dikongsikan peranan Agensi Angkasa Malaysia sendiri dalam bidang teknologi angkasa. Banyak kalau ikutkan apa yang telah pun dikongsikan oleh Tuan Haji tadi, di mana kita sedia maklum juga penglibatan dalam sektor angkasa telah pun bermula sejak tahun 1988 dengan pelbagai pembangunan program dan juga aktiviti yang dikongsikan tadi, di mana kita lihat juga aktiviti ataupun teknologi angkasa ini dilihat secara khusus seperti mana yang dikongsikan tadi. Dan bagaimana juga kita nak tahu sebenarnya Tuan Haji, MAISA ini melihat teknologi angkasa ini sebenarnya dapat menjana pertumbuhan ekonomi negara kita itu sendiri. Baik, kalau sebelum ni, kalau saya boleh berkongsi, kita kalau cerita pasal teknologi angkasa ni, kita lebih cenderung kepada angkasawan. Ya, betul. Kita terus terbayangkan muka Syekh Muzaffar kan gitu. Dan itu ikon negara. Kita tak ada. Tentunya yang menarik minat anak-anak kita, generasi muda. Hakikatnya teknologi angkasa jauh lebih besar daripada itu. Saya suka membawa kepada bukan sahaja kesedaran, tetapi kita nak membawa bagaimana kita nak congkel manfaat teknologi angkasa itu dalam kehidupan kita seharian. Contoh hari inilah kita ke udara. Ini juga asasnya teknologi angkasa. Sehingga rakan-rakan kita di luar negara boleh mendengar secara langsung apa yang kita bualkan hari ini. Dan yang lebih menarik dia ialah bagaimana teknologi angkasa juga menyediakan maklumat permukaan bumi yang kita boleh manfaatkan untuk pengurusan kita. Contohnya pengurusan bencana kita, pengurusan kehidupan kita, pengurusan sumber asli kita. Dan mungkin sekarang ni bila era lepas COVID tu kita melihat bagaimana teknologi ini membantu kita menguruskan keselamatan makanan kita, contohnya pertanian, perikanan dan sebagainya. So jadi luasnya itu hanya sekarang ni negara kita telah sampai ke satu peringkat di mana kita telah maju dari segi aktiviti hiliran itu downstream activity cumanya kita belum lagi dapat menguasai aktiviti huluan, iaitu maknanya kita dari segi dalam penerokaan angkasa lepas itu kita masih banyak lagi bergantung kepada negara-negara yang maju untuk membekalkan maklumat. Jadi perkara inilah yang sedang kita usahakan supaya ekosistem angkasa negara itu lengkap daripada hiliran dan huluan yang kita ada, dan bukan saja kita nak pastikan dia berkembang dalam bentuk pembangunan dan pengoperasian, dia berkembang dalam bentuk menyediakan potensi-potensi commercial, economic value. Dan yang terakhir sekali mungkin menyediakan dalam bentuk keupayaan kita menguasai teknologi itu. Kita tahu teknologi berubah dari masa ke semasa dan perlunya kita menguasai teknologi ini supaya kita boleh mencipta pelbagai penyelesaian kepada masalah berasaskan kepada teknologi angkasa. Okey, itu berkaitan dengan sebenarnya bagaimana teknologi angkasa ini dapat menjana kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sudah tentunya seperti yang dikongsikan juga oleh Tuan Haji tadi, melalui MOSTI juga MAISA sudah tentunya sedang membangun satu pelan tindakan sektor swasta yang komprehensif sendiri yang menggariskan strategi dan inisiatif yang telah pun dikongsikan tadi. Dan ada lagi yang akan kita kongsikan selepas ini. Tuan
Tuan Haji, kita akan berhenti rehat dulu seketika. Selepas ini kita akan kembali bersama. Terus setia bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. dengan Tuan Haji Azli Kamil Napiah, Ketua Pengarah Agensi Angkasa Malaysia MAISA, hari ini berkongsi bersama-sama dengan anda berkenaan dengan teknologi angkasa di Space Tech Nexus at 5. Dan kita juga nak tahu ya, sebenarnya Tuan Haji, setelah berakhirnya pandemik COVID-19, buat julung kalinya sudah tentunya 2023 bakal diadakan pada bulan ini, dan terdapat elemen baru sudah tentunya dalam penganjuran 5 pada kali ini, iaitu
seperti yang dikongsikan tadi, itu Space Tech Nexus. Dan boleh Tuan Haji terangkan berkenaan dengan penganjuran ini semasa pameran 5 2023 ini? Baik, kita diberi ruang dan peluang untuk mengenengahkan pembangunan teknologi angkasa dalam negara kita di pameran 5 pada kali ini melalui Space Tech Nexus dan ada lebih kurang 9 pengisian dalam Space Tech Nexus itu sendiri, iaitu antaranya ialah pameran berkaitan dengan teknologi angkasa. Ada juga forum di mana kita berkongsi kepakaran dengan pakar-pakar antarabangsa yang akan memberikan ucap tama perkongsian dalam aspek-aspek pengoperasian teknologi pembangunan dan juga isu-isu di peringkat global berkaitan dengan teknologi angkasa. Kita ada juga perbincangan meja bulat di antara ketua-ketua agensi angkasa di 11 negara di rantau Asia Tenggara ini. Kita ada juga perundingan dua hala negara-negara yang ingin berkolaborasi secara strategik dalam teknologi angkasa dengan Malaysia. Ini merupakan peluang perkongsian pintar yang berpotensi untuk diangkat, kerana kita faham teknologi angkasa sekarang ni dah memang menjadi satu keperluan dalam semua menghadapi sebagai isu sebagai penyelesaian dalam kehidupan kita sehari. Dan Malaysia sendiri mensasarkan menjelang 2030 sekurang-kurangnya teknologi angkasa boleh menyumbang kepada keluaran dalam negara angkasa 1%, lebih kurang dalam 10 bilion dalam dari segi ekonomi, dan juga menjana sekurang-kurangnya 5,000 peluang pekerjaan baru pada generasi muda. Dan selain daripada itu, pengisian dalam Space Tech Nexus juga meliputi pengemaskinian teknologi daripada pepamer. Kita ada juga yang penting juga, iaitu side event ataupun acara-acara sampingan yang kita nak menyokong pelaksanaan Minggu Sains Negara, melibatkan pelajar-pelajar dan juga generasi muda untuk terlibat dalam kem angkasa umpamanya sepanjang di 5. Dan begitu juga kita ada program pertukaran perjanjian dengan syarikat dan juga entiti-entiti yang terlibat dalam teknologi angkasa. Selain daripada dua pelancaran yang saya sebut tadilah, pelan tindakan dasar angkasa negara dan juga pelan strategik industri negara. Dan kita harap ruang dan peluang ini kita boleh merealisasikan hasrat kita supaya Malaysia menjadi peneraju ataupun pemain utama dalam pembangunan teknologi angkasa dalam at least pun rantau Asia Tenggara. Dan memang kita akan mempertingkatkan usaha ini kerana Malaysia mempunyai kelebihan dari segi saya sebutkan tadi aktiviti hiliran yang telah agak matang, dan kita perlu meneroka aktiviti yang selebihnya, iaitu di peringkat huluan, dan juga kita memiliki infrastruktur yang terbaik di rantau Asia Tenggara dan membolehkan kita menyediakan perkhidmatan yang berbayar, dan ini ada nilai komersial, termasuk teknologi baru yang kita sedang rancangkan, sama ada kita ingin membina Space City dan juga beberapa perkara lain seperti teknologi pelancar roket dan sebagainya. Ini adalah satu komitmen yang kita rangkakan supaya kita boleh membangunkan di dalam masa tempoh 10 tahun akan datang. Itu antara berkenaan dengan penganjuran ini, dan juga elemen baru kalau diikutkan seperti mana yang dikongsikan oleh Tuan Haji tadi, di mana ini adalah merupakan peneraju untuk 5 2023 ini, dan yang mana kalau diikutkan penganjurannya sejak tahun 1991 lagi sebenarnya, Tuan Haji dan ini antara yang dinanti dan dijangka akan mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Itu yang juga yang kita harapkan dan kita juga nak tahu sebenarnya bilakah juga Tuan Haji kemuncak penganjuran Space Tech Nexus ini semasa pameran Dwi Tahunan 5 2023 ini. Okey, pameran ini bermula 22 sampai 27 dan kira hari Isnin ni lah. Maknanya pameran tu berlangsung sepanjang tempoh itu. Tetapi elemen-elemen lain macam forum itu dia di antara dilaksanakan di antara 24 sehingga 25 Mei.
manakala perundingan dua hala pula setiap hari ada sepanjang tempoh 23 sampai 26 hari bulan Mei itu. Dan Space Camp pula kita akan laksanakan pada 25 dan 26 hari bulan untuk memudahkan pengunjung melihat, dan kita sebenarnya menggalakkan lapisan masyarakat untuk hadir ke Lima dan melihat sendiri perancangan-perancangan ataupun teknologi-teknologi yang boleh dikongsi. Saya rasa ini satu yang sebagaimana you cakap tadi, yang julung kali teknologi angkasa ni diketengahkan. Sebelum ni Lima lebih menjurus kepada penerbangan dan maritim, dan ini kali pertama untuk teknologi angkasa. Dan saya rasa bukan saja kita nak mempraktikkan awareness, kesedaran, tetapi kita nak melihat peluang-peluang baru dalam inovasi teknologi yang kita boleh cambahkan. Dan saya suka melihat kalau lapisan masyarakat yang hadir, kalau di peringkat adik-adik kita, ini adalah satu bukan saja perangsangan, motivasi untuk melihat benda baru, yang mana teknologi ini sebenarnya adalah satu benda yang sekarang ni dah menjadi macam keperluan dalam kehidupan kita. Apatah lagi selepas tempoh COVID yang kita lalui, hari ini teknologi itu main peranan kita seharian. Dan sudah tentunya kita akan mengharapkan jaringan kerjasama antarabangsa ini sudah tentunya adalah untuk membangunkan keupayaan sektor angkasa negara kita itu sendiri, dan juga memacu pertumbuhan industri angkasa tempatan. Dan akhir sekali kita nak tahu juga Tuan Haji, harapan MOSTI dan juga MISA sendiri terhadap penganjuran Space Tech Nexus masa pameran 5 2023 ini nanti. Baik, kita membuka ruang ini supaya bukan sahaja kesedaran, tetapi melihat teknologi angkasa itu sebagai satu sumber baru dan ruang dan peluang untuk kita kuasai teknologi. Sebab apa, masa di Lima ni juga kita berkolaborasi dengan pemain-pemain di peringkat antarabangsa. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak juga menyuburkan usaha pembentukan industri-industri tempatan kita. Kerana mereka inilah antara pemain yang penting kalau kita nak menjana ekonomi. So kita inginkan satu ekosistem yang boleh menggalakkan pertumbuhan industri tempatan kita. Dan yang ketiganya lah, kita nak mengukuhkan apa yang kita panggil merakyatkan teknologi. Kita harapkan teknologi angkasa boleh dimanfaatkan setiap hari untuk pelbagai lapisan masyarakat di Lima. Dan kita juga melihat kalau penyertaan kita di Lima ini memberi satu impak yang besar. Mungkin pada masa hadapan kita boleh memikirkan impak ataupun penganjuran yang mungkin lebih besar lagi di peringkat rantau Asia ataupun di peringkat antarabangsa. So ini antara yang kita nak melihat supaya bukan saja teknologi itu, tetapi kita melihat teknologi angkasa itu juga menjadi pemboleh daya kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan yang lain, dasar komunikasi, pendigitalan dan sebagainya. So inilah yang ruang yang kita cuba manfaatkan dan kita nak kongsikan dengan masyarakat terbanyak berkaitan dengan manfaat teknologi angkasa kepada negara kita. Ya, sudah tentunya ini yang kita harapkan juga, agar ia dapat memberi manfaat juga kepada anda yang mendengar ketika ini berkenaan dengan teknologi angkasa ini. Dan sudah tentunya dengan penglibatan MOSTI melalui MISA ini juga sudah tentu seperti mana yang dikongsikan oleh Tuan Haji tadi, dapat mengukuhkan lagi jaringan kerjasama strategik sektor angkasa di antara Malaysia dengan pelbagai pihak, khususnya dalam pelbagai aspek, antaranya pembangunan kapasiti itu sendiri, kepakaran, peluang kerjasama teknikal dan juga komersial, dan memudahkan cara pelaburan. Di samping itu juga dapat meningkatkan ekonomi industri angkasa dan sudah tentunya juga dapat merancakkan lagi pertumbuhan industri negara kita. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji atas perkongsian yang sungguh istimewa hari ini, dan diharapkan agar segala-galanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah ada ruang, ada peluang kita boleh bersua lagi nanti Tuan Haji. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Assalamualaikum.